Industri pelancongan merupakan antara sektor utama menyumbang kepada ekonomi negara. Pada tahun 2019, industri ini menyumbang sebanyak 86.14 bilion ringgit kepada keluaran dalam kas negara KDNK Malaysia dengan jumlah pelancong antarabangsa yang mencapai lebih 26 juta orang. Dalam menghasilkan daya lonjakan untuk industri ini, tahun 2025 telah ditetapkan sebagai tahun melawat Malaysia dengan sasaran ketibaan 23.5 juta pelancong antarabangsa dan unjuran pendapatan sehingga 76.8 bilion ringgit. Pemerkasaan pelancongan, bersediakah pemain industri? Topik yang akan kita bawakan dalam BIS Malaysia seketika nanti. Pastikan anda terus setia bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan, untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia, edisi Selasa 21 November 2023. Selain bersiaran menerusi saluran berita RTM dan TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Baik saudara, sebelum kita ke topik perbincangan utama, ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Dimulakan dengan perkembangan ini. Akaun ketiga KWSP akan mula dilaksana pada April 2024. Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata ia selepas pengumuman dividen pada Februari tahun depan. Ketika ini, kaedah terbaik pelaksanaannya sedang diteliti agar tidak menjejaskan pendapatan pencarum. Akaun ketiga diperkenalkan berikutan kerajaan tidak bercadang melaksanakan lagi pengeluaran bersasar dana KWSP. Syarikat Induk Malaysia Airlines Malaysia Aviation Group menerima pesawat pertama Boeing 737-8. Menteri Pengangkutan berkata pesawat canggih ini akan bantu tingkatkan penerbangan domestik sebelum diperluas ke rangkaian lain di seluruh ASEAN dan di Asia. MAG telah memesan 25 pesawat berkenaan menerusi kontrak sewa operasinya dengan Airlease Corporation ALC. Ia akan dihantar secara berperingkat sehingga tahun 2026. Baik saudara, kontrak niaga hadapan Futsi Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI di Bursa Malaysia, derivatif kebanyakannya diniagakan lebih tinggi pada sesi awal urus niaga pagi ini. Seterusnya, kita tinjau prestasi pasaran bersama PMB Investment diikuti harga komoditi setakat tengah hari tadi.
Pemberkasan pelancongan, bersediakah pemain industri? Topik yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu undangan yang telah pun bersiap sedia di studio. Ketika ini kita bersama dengan Tuan Uzaidi Udanis, pengasas Konsortium Inbound Tourism Alliance. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih juga kerana sekali lagi bersama dengan BIS Malaysia petang ini dan kita membawakan topik pelancongan. Kita tahu sekarang ini dah pun fasa pemulihan dan kita melihat kepada pertumbuhan industri pelancongan ketika ini nampaknya semakin meningkat dan juga sebagainya. Kita akan bawakan lagi lebih mendalam tentang topik ini. Tapi kita nak tahu juga Tuan, pada pembentangan bajet 2024 yang lalu, kerajaan bersetuju untuk menyediakan peruntukan sebanyak 350 juta ringgit agar negara kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama dunia. Jadi pada pandangan Tuan, di manakah yang perlu diambil perhatian ataupun keutamaannya? Adakah dari segi kemudahan atau tambah baik infrastruktur ataupun mungkin promosinya Tuan? Ya, mengikut ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan bajetnya, yang mengatakan 350 juta itu untuk promosi. Baik. Bukan untuk infrastruktur, bukan untuk ada benda lain. Ini promosi. Jadi harus kita tengok bagaimana kita nak memaksimalkan 350 juta ni. Nampak macam besar. Betul. Tapi kalau dikonvertkan pada US dollar, jadi akan 70 juta US dollar. Baik. 70 juta US dollar memang tak banyak lah untuk kita belanja untuk iklan TV ke billboard. Jadi harus kita kena menggunakan cara-cara baru, menggunakan new tourism strategies yang boleh kita memaksimalkan dia punya impak daripada bajet tahun ini. Baik, jadi mungkin tadi kita pun ada bincangkan antara promosi, kaedah cara lain untuk kita promosikannya itu. Sebelum ini diimplementkan pendigitalan dalam mempromosikan industri pelancongan ini. Jadi pandangan Tuan, adakah ianya diteruskan ataupun oleh pemain industri khususnya untuk memperkasakan industri pelancongan ini? Ya, itu bukannya satu pilihan. Digital tu jadi kepastian, mesti keutamaan sekali. Kita guna gunakan. Walaupun kita lihat tahun lepas kita tak perlu guna digital sangatlah. Kita terus kita jual 3 hari 2 malam Langkawi, 3 hari 2 malam, semua laku keras, kita bagi laku keras. Tapi apabila pelanggan ataupun pelancong mempunyai pilihannya lebih banyak, penerbangan pun lebih banyak sekarang ni ke Kuala Lumpur, yang dia boleh pergi ke mana-mana, pergi ke Uzbekistan, pergi ke Turki, pergi ke Jepun. Jadi ini memberi satu pilihan yang besar. Jadi kita mempunyai satu kompetitif ataupun industri yang sangat-sangat sengit. Jadi harus kita gunakan digital. Tidak ada cara lain menggunakan digital. Jadi kita semasa pandemik kita telah melatih ramai penggiat industri untuk menggunakan virtual tourism. Ini untuk kita reach out pada pelanggan-pelanggan di seluruh dunia itu supaya mengenali Malaysia. Dan saya rasa harus kita teruskan dengan adanya kita punya infrastruktur, kita internet kita kuat, bagus. Kita gunakan pendigitalan dan juga AI. Yang mana kita boleh memaksimalkan impak ataupun meluaskan pasaran kita. Betul, dan dunia digital sekarang ni kalau kita tengok apa yang telah pun kita pelajari semasa fasa pandemik tu kan, itu kita perlu teruskan dan juga kita perlu tingkatkan lagi penggunaan digital itu, kan Tuan? Ya, betul. Baik, kalau kita nak lihat juga dan ada satu menurut laporan akhbar tu yang menyatakan rekod kedatangan pelancong asing seramai 45 juta setakat suku pertama tahun ini, dan sekarang telah pun hampir masuk kepada suku yang ketiga. Jadi kebanyakannya daripada negara ASEAN. Ini menunjukkan perkembangan positif industri pelancongan negara. Kita ingin tahu perkembangan untuk suku yang kedua dan juga yang seterusnya. Bagaimana Tuan? Saya rasa pasaran ASEAN tadi, masa Amar beritahu ni, memang pasaran penting. Lebih kurang kalau tahun 2019, 78% pelancong kita datang daripada pasaran ASEAN. Jadi kita teruskan pasaran ASEAN ni dengan adanya peningkatan penerbangan daripada mana-mana. Saya baru balik pada Pekanbaru bulan lepas, lihat ramai yang pelancong-pelancong daripada Pekanbaru, dia menggunakan Kuala Lumpur ni sebagai hub untuk umrah. Baik. Mereka datang sini, mereka sekejap 1 malam, 2 malam sebelum mereka mengerjakan umrah. Jadi kita gunakan kelebihan ini. Saya rasa kemajuan industri pelancongan memang ada. Kita harap lebih kurang 16 juta dan yang kita sasarkan, tapi saya rasa lebih 18 juta yang akan kita dapat pada tahun ini. Tetapi janganlah kita sebagai comfort zone. Betul. Kita mempunyai tahun lepas apa yang
direkodkan oleh baru-baru ni pihak World Travel Market mengatakan 1.6 bilion pelancong dunia datang melancong. Jadi kita hanya mendapat 16 juta. Itu lebih kurang 0.01%. Sangat sikit. Sangat sikit kalau berbanding dengan tu. Keseluruhan tu betul. Jadi kita harus lebih agresif lagi, lebih berani lagi dan lebih janganlah kita soft kita soft punya target ataupun kita comfort zone lah. Baik, jadi kalau macam tuan cakap tadi, kita pasti akan yakin boleh capai target 18 juta itu. InsyaAllah. Soalannya, adakah pemain industri kita ini bersedia tentang ataupun dengan angka itu, kedatangan sejumlah pelancong yang akan datang ke negara kita? Pada tahun 2019 Agmar, kita menerima 26 juta. Betul. 26 juta. Ini tahun ini kita telah sedikit. Tahun lepas kita menerima 10 juta. Baik. Dan insya-Allah kita akan menerima 18 juta. Saya rasa tidak ada masalah penggiat industri menerima. Tetapi kita memikirkan bagaimana kita memberi perkhidmatan yang bagus. Itu yang penting. Cemerlang untuk pelancong kita. Betul. Jangan kita kata tak boleh pekerja tak ramai, tak boleh makanan tak cukup bahan mentah gitu. Tak, itu bukannya masalah pelancong. Kita kena harus tentangi bagaimana kita nak memaksimalkan customer journey. Kita panggil customer journey. Betul. Supaya mereka rasa datang sini, mereka menikmati kita punya servis dan mereka balik ke negara mereka, mereka cerita. Penceritaan tu, dia punya words of mouth tu amat penting, lebih penting daripada kita iklan. Betul. Di media. Ya. Betul, sebab itu merupakan pengalaman daripada mereka sendiri dan juga itu akan memberikan satu marketing kepada industri pelancongan Malaysia sendiri. Dan tuan dimaklumkan baru pulang dari London dan juga menyertai satu forum. Dan mungkin boleh kongsikan apa yang boleh kita bawakan dari sana untuk kita kongsikan bersama dengan pemain industri untuk meningkatkan, memperkasakan industri pelancongan di negara kita, tuan. Saya sangat bertuas bersama dengan Tourism Pahang pergi ke mewakili Malaysia, mewakili di World Travel Market di Pavilion Malaysia. Pavilion Malaysia ni memang cantik, cantik, memang segah ni cantik dengan dipenuhi oleh penggiat-penggiat industri. Mereka sangat teruja untuk menerima atau untuk menerima ejen-ejen pelancongan yang lain di sana tu untuk membuat satu perjanjian untuk mempromosikan Malaysia. Tapi kita ingat bukan negara kita saja, negara sebelah, negara Maldives, pavilion tu. Baik. Inilah besar dia punya pavilion dia. Ini menunjukkan mereka sangat menekankan promosi dalam industri pemasarkan pulau-pulau mereka. Betul. Dan juga Saudi Arabia, ya Allah, punyalah besar dia punya pavilionnya. Jadi mereka mempunyai bajet yang besar, yang tinggi untuk menarik lebih ramai lagi pelancong. Ini satu persaingan sengit. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita tengok ada tiga faktor yang sangat penting, mereka sangat mementingkan tiga faktor ni. Satu tu sustainable tourism. Baik. Mempampan supaya make sure dan kita ni menjaga budaya kita, memproses budaya kita, make sure that kita pastikan penduduk tempatan mendapat manfaat dan kita pastikan alam sekitar dijaga. Tiga faktor ni dalam sustainable tourism ni harus kita utamakan. Dan saya haraplah bajet tahun depan ni 2024 ni tidak ada satu pun yang mengatakan memberi insentif untuk pemain-pemain yang akan menggunakan sustainable tourism. Saya rasa kalau boleh kita relook balik, kita tambah baik sikit untuk kita memberi insentif pada penggiat industri yang menggunakan sustainable tourism. Itu satu. Yang kedua, experience. Pelancong nak datang sini bukan hanya melihat KLCC. Betul. Dia nakkan pengalaman. Pengalaman macam mana masak nasi lemak. Itu memang popular di UK sekarang. Nasi lemak tu trend lah. Satu makanan yang fusion yang popular di UK. Baik. Jadi kita gunakan cara memasak nasi lemak original. Kalau kita pergi Korea, kita nak cara nak masak kimchi, tetapi di Malaysia ni kita boleh belajar cara tarik ataupun dengan itu pengalaman. Yang ketiga ni adalah menggunakan AI. Setiap orang di World Travel Market, iaitu antara forum yang terbesar, menceritakan AI. Apa itu AI? Kita kena tahulah apa itu AI. Kita kena gunakan AI ni. Orang kata AI ni akan mengambil alih pekerjaan kita. Tidak. Saya rasa siapa yang menggunakan AI mengambil alih. Jadi siapa yang menggunakan AI ni, kita harus menggunakan AI ni secara pintar, secara maksimum. Jadi tiga faktor ni saya rasa harus kita penggiat industri lihat
macam mana kita boleh gunakan tiga faktor ni. Baik, jadi kalau kita lihat seperti mana yang Tuan kongsikan tadi tu, untuk pengalaman itu kita kena ubah cara ataupun ubah kaedah pemasaran, ubah cara mereka pelancong ini datang ke Malaysia bukan sekadar hanya untuk melihat sightseeing, kan, untuk mendapat pandangan sahaja, tapi mereka mengalami sendiri, buat sendiri. Itu yang akan memberikan satu lagi impak yang besar kepada mereka. Betul. Itu sebagai golongan milenial, mereka sangat menekankan, mereka nak merasakan bagaimana nak menari tarian kebudayaan Sabah Sarawak. Dia rasa macam mana cara Zapin. Zapin yang sekarang popular di hingga China. Sebab kita sedar tak sedar, ada satu universiti di Beijing tu mengajar tarian Zapin. Dan ini saya rasa kita harus mempromosikan. Di Amerika, di Kanada sekarang, di Barat pun ada satu kurikulum yang mana kita boleh kembangkan. Kita tengok video-video YouTube itu, dia ada budak-budak kanak-kanak murid-murid menggunakan DK Barat untuk mereka mempersembahkan kebudayaan ni dalam talent time dia orang ni. Jadi saya rasa ini budaya kita lebih banyak daripada negara-negara lain. Saya rasa kita kena tekankan pengalaman kebudayaan, pengalaman makanan, pengalaman macam-macam yang boleh kita tunjukkan. Baik, itu yang lebih dekat sebenarnya untuk kita tahu. Seperti mana kita lihat kat sini pun, dari segi kebudayaan itu yang perlu kita tekankan dan juga sebagainya. Baik, jadi selepas ni kita nak tahu mungkin negara-negara mana yang ada ataupun menurut tertinggi, carta tertinggi dalam pelancongan, dan apa kaedahnya atau apa tu mereka membuatkan negara mereka dilawati oleh orang ramai dan juga sebagainya. Kita akan tanya soalan itu selepas ini, Tuan. Boleh? Boleh. Baik, jadi kita akan berhenti seketika. BIS Malaysia kembali selepas ini. Tahun Melawat Malaysia ditetapkan semula pada tahun 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing dan perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. 350 juta ringgit bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama. Ini termasuk kempen Melawat Malaysia, kerjasama industri dan aktiviti promosi, pengenjoran acara pelancongan, bantuan kepada lebih 200 penggiat kebudayaan yang menganjurkan aktiviti seni dan budaya, geran padanan penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Kembali dalam BIS Malaysia, kita masih lagi bersama dengan Tuan Uzaidi Udanis, pengasas konsortium Inbound Tourism Alliance yang membincangkan topik pemerkasaan pelancongan bersediakah pemain industri. Baik, Tuan, tadi kita dah kongsikan. Kita perlu selitkan ataupun adakan nilai pengalaman kepada pelancong-pelancong kita supaya lebih dekat di hati, supaya mereka rasa lebih seronok berada di Malaysia dan juga sebagainya. Tapi kita ingin tahu, Tuan, dalam carta tinggi dan rendahnya nilai pelancong yang datang ke negara di Malaysia, menduduki carta yang mana ataupun siapa yang paling tinggi sekali, Tuan? Di Malaysia ke Malaysia Malaysia dan juga global. Global. Jadi kalau mengikut rekod ataupun baru-baru ni carta yang dikeluarkan oleh World Tourism Market di London, mereka mengatakan ada 10 negara yang top destinasi ni. Antara negara Perancis satu, yang kedua ada negara Spain, yang ketiga adalah negara Turki dan US, dan yang paling atas untuk negara Asia adalah Thailand. Mereka inilah satu antara 10 negara yang top lah pada tahun sejak Januari 2023 sampai Oktober 2023. Ini kita tengok carta ini top 10 destination by Inbound Leisure Trip. Kalau kita tengok yang tangga teratas adalah
Perancis. Perancis. Perancis pun sekarang ni sangat popular. Antaranya mungkin kemungkinan besar mereka ni akan menjadi host Olimpik tahun depan. Jadi ini dia punya momentum pemasaran tu amat tinggi lah itu. Dan juga mereka menggunakan pelbagai-bagai cara dia punya cara pemasaran tu. Dan yang menarik adalah negara Turki. Negara Turki ni sekarang ni lira Turki dia telah merosot lebih kurang 27% berbanding pada US dollar. Jadi mereka menggunakan kelemahan ini untuk memasarkan produk-produk mereka. Jadi sebagaimana kita tahu ramai rakyat Malaysia pun melancong ke negara Turki. Dan ini saya rasa kita harus boleh gunakan mungkin yang kelemahan kita berbanding dengan US dollar ni untuk mempromosikan, untuk menarik lebih ramai lagi pelancong. Inilah dia masa dan saatnya untuk mereka datang ke Malaysia sebenarnya. Seperti mana kita bincang tadi tu, mungkinlah dengan $1 mereka boleh dapat makanan. Betul, kalau tengok YouTube tu, dia kata tak pernah terfikir $1 boleh dapatkan nasi lemak. Satu portion makan nasi lemak. Ataupun roti canai ataupun tu. Dia kata tak ada dalam dunia dah yang mengatakan $1 ni boleh dapatkan full filling punya breakfast. Betul. Jadi kita guna-gunalah. Bukannya kita kata kena negara yang murah, tak ada. Kita dapatkan the maximum value added destination. Itu yang perlu kita harus tonjolkan. Baik, dengan situasi ketika ini kita perlu menggunakan situasi itu untuk kebaikan yang lain. Baik tuan, kalau kita menyentuh pula tentang pelancongan mesra Muslim yang diberikan penekanan dan juga perhatian oleh Kerajaan Madani. Jadi apa persediaan yang perlu dilakukan oleh pemain industri bagi menepati piawaian pelancongan Muslim di Malaysia ini? Mungkin ada garis panduan untuk semua pemain industri mengikuti bagi pelancongan mesra Muslim ini tuan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana mementingkan Muslim friendly faktor ni kan untuk sebagai kita punya USP lah. Baik. Dan juga harus kita fikirkan bagaimana kita nak menyenangkan penggiat-penggiat industri untuk mempromosikan sebagai Muslim destination ni. Dan kalau kita tengok kita di bawah agensi, di bawah MOTAC kementerian, kita mempunyai Islamic Tourism Center yang mementingkan mengenai pasar Islamic tourism. Dan Malaysia tahun lepas menjadi nombor 1 sebagai top Muslim friendly destination. Baik. Tahun ini kita berkongsi dengan Indonesia. Malaysia dengan Indonesia. Jadi Indonesia bekerja. Dia masa tahun lepas nombor 2. Sekarang nombor 1. Saya harap Malaysia maintain ataupun kita kekalkan nombor 1 tahun depan. Dan bagaimana kita nak kekalkan? Kita kena lebih banyak lagi aktiviti. Kalau kita tengok dengan negara ni tempat-tempat lain di mana mereka mementingkan Muslim tourism ni, Muslim market ni. Dan baru-baru ni semalam saya dapat tahu yang Perdana Menteri telah dapat di South America. Dia kata boleh tak Malaysia mengajar bagaimana nakkan Muslim market ni. Bukan 150 juta pelancong yang gemar yang nakkan ataupun pelancong Muslim yang mahukan destinasi baru yang boleh memberikan Muslim destination ni. Korea dah sudah, Jepun pun dah sudah. Jadi negara-negara yang lain pun, negara Eropah pun nak. Negara-negara di South America pun nak sekarang ini. Inilah Malaysia sebagai satu dia bagi ikon. Kita ada JAKIM yang halal tu, sangat satu brand yang sangat penting, sangat bagus. Kita harus gunakan JAKIM halal tu untuk sebagai kita menarik lebih ramai pelancong datang sini. Betul. Macam sebelum ni pun saya ada temu bual daripada JAKIM sendiri dan tiket ataupun persediaan halal itu merupakan memberikan impak ataupun value yang sangat besar kepada usahawan di luar negara. Jadi kita boleh jadikan itu sebagai satu pelancongan kepada mereka datang ke Malaysia untuk dapatkan perkhidmatan sijil halal itu. Betul. Baik, jadi kalau kita menyentuh pula tentang di Malaysia popular dengan inap desa dan juga homestay serta lain-lain. Apa tindakan khusus yang boleh dilakukan supaya pengusaha inap desa ini turut serta semarakkan sektor pelancongan ini tuan? Saya rasa homestay operator ataupun inap desa operator ni adalah satu kumpulan yang boleh memberi pengalaman yang bagus. Betul. Homestay di Malaysia ni dengan ada pengalaman memotong getah, pengalaman memancing, pengalaman basikal di kampung-kampung. Itu pengalaman banyak saya rasa mereka tak akan dapat di negara mereka. Pengalaman mengejar ayam kampung. Pernah tak Akmal mengejar ayam kampung? Pernah sekali. Saya tak pernah.
Tak pernah. Jadi saya pun nak rasakan macam mana nak mengejar ayam kampung. Betul. Jadi juga kerbau di mana di Langkawi di Pulau Tuba tu kerbau. Kerbau adalah satu masa tahun dulu dan masa dulu kerbau ni adalah satu menghasilkan dia panggil cheese mozzarella, apa tu cheese apa? Cheese kerbau. Keju kerbau. Keju kerbau. Antara satu sumber yang penting untuk ekonomi Langkawi, tapi sekarang ni saya tak tahu. Jadi kalau boleh kita perkasakan balik ni. Baik. Bagaimana kita nak merasakan bagaimana cheese kerbau ni di dalam makanan-makanan kita. Ini satu pengalaman yang boleh kita. Jadi inap desa di mana setiap tempat ada kampung, di mana setiap tempat ada homestay yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Saya rasa mereka ni ada satu dia panggil dia boleh pushkan all experience ni, lonjakkan lebih banyak lagi produk-produk pengalaman. Baik, jadi saya nak kongsikan sikit Tuan. Saya pernah ke Kampung Agung di Alostar di utara dan itu pengalaman pertama saya rasa macam sangat seronok, sangat memberikan satu perspektif yang berbeza dengan sawah padi yang terbentang, dengan elemen-elemen yang saya rasa tak perlu ke luar negara sebab ada di situ semua elemen itu. Jadi untuk menyelenggara ataupun mengekalkan kualiti itu, adakah satu perkara yang sukar kepada pemain industri ini, Tuan? Yalah, kalau kata macam homestay operator ni, mereka mesti merasakan mereka ni menerima pelancong ataupun tetamu daripada luar datang ke rumah kita. Jadi mereka tengoklah kebersihan. Betul. Tengok dia punya toilet, bilik air tu. Kadang-kadang pelancong tak suka basah-basah ni. Dia suka pelancong yang jadi kita kena sesuaikanlah dia punya kehendak pelancong. Dan juga perkhidmatan nombor satu, kita kena make sure that customer journey tu memang ada. Jangan kita anggapkan mereka ni pelanggan. Mereka ni sebagai tetamu kita. Dan juga bagaimana kita nak memasarkan. Itu penting. Kita jaga kita punya perkhidmatan, tetapi memasarkan bagaimana? Memasarkan di pasaran dunia. Jadi itu sebabnya saya bersama-sama dengan pengingat-pengingat industri lain untuk cuba memasarkan di pasaran utama, pasaran di platform-platform utama. Saya rasa dengan adanya kerjasama homestay dengan juga kita DMC ataupun tour operator, kita boleh memasarkan pengalaman dan juga memasarkan homestay ni. Tapi homestay ni kena jagalah dia punya servis. Janganlah ada tai cicak kat atas tilam. Rasa geli orang nak tengok, geli dah tai cicak kat atas tilam ni. Jadi kita tengok sebelum tamu datang, kita make sure kita ada jagalah kebersihan dan juga sesuai untuk pelancong-pelancong kita. Baik, jadi mungkin yang terakhir kita nak dapatkan pandangan daripada Tuan sendiri dengan pemain industri ketika ini, apa yang mereka perlu tingkatkan lagi untuk memperkasakan industri pelancongan dan juga mereka untuk bersedia dengan keadaan yang akan datang yang lebih ramai lagi pelancong. Pemasaran telah pun dibuat, kemungkinan pelancong akan lebih ramai datang ke Malaysia. Jadi apa yang mereka perlu buat? Jadi pelancongan ni, industri pelancongan ni adalah industri lead ataupun pengingat industri kena mendahului. Pihak kerajaan akan membantu. Jadi dengan adanya pihak kerajaan, stakeholders dengan pengingat industri kena bersama, bekerjasama dan duduk atas ni, duduk sama memikirkan cara-cara bagaimana. Bukannya one way. Betul. Bukan hanya pihak kerajaan membina pavilion untuk menarik pelancong. Tidak. Kita kena apa yang boleh kita menarik lebih ramai lagi pelancong. Kita mempunyai lebih kurang 30 pejabat di seluruh dunia. Baik. Jadi kita gunakan pejabat-pejabat ini untuk kita tengok apa golongan mana yang boleh kita tarik lebih ramai lagi ke Malaysia. Ini benda-benda ni kita maksudnya kena kerjasama antara pihak kerajaan dan dengan juga pihak pemain industri. Baik, sinergi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih berkualiti dan juga terbaik kepada industri ini. Jadi kita ucapkan terima kasih. Ini saja masa kita ada. Mungkin insya-Allah kita akan bincangkan lagi masa seronok kalau kita cerita pasal industri pelancongan ini, Tuan. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Uzaidi Udani, saya pengasas konsortium Inbound Tourism Alliance untuk perbincangan topik yang kita kongsikan sebentar tadi. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Baik, saudara, BIS Malaysia edisi Selasa 21 November 2023 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Kamal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.